Let's meet our members. Assalamualaikum. Bonjour. Hola. Gozaimasu. Namaste. Ni hao ma. Siti Nurashidin binti Husnin. Nama saya Hanis Atirah binti Hilmi. Nama saya Ilham Syafiqah binti Zulkarnain. Nama saya Ainun Fastina binti Azmi. Nama saya Nurul Fatihah binti Fakhruzi. Nama saya Ilham Syafiqah binti Zulkarnain. Saya akan menerangkan apa itu dualisme dalam pendidikan. Perkataan dualisme adalah gabungan dua perkataan bahasa Latin iaitu duo atau dualis dan ismus atau ism. Duo bermaksud dua, manakala ismus adalah berfungsi untuk membentuk kata nama daripada satu kata kerja. Menurut Kamus Dewan edisi keempat 2015, dualisme bermaksud dua fahaman yang bertentangan seperti kebaikan dan keburukan dan antara terang dan gelap ataupun keadaan apabila wujud dua sifat bertentangan dalam diri seseorang. Dualisme dalam pendidikan pula bermaksud wujudnya dua aliran yang tidak integratif, sama ada pendidikan akliah bergerak berasingan dengan pendidikan rohaniah ataupun pendidikan yang bergerak pada sisi berbeza seperti akademik dan agama tetapi tidak integratif. Bagaimana ini berlaku? Ini bermula daripada penjajahan barat iaitu kuasa British, Portugis dan Belanda. Kuasa barat ketika itu, British, Belanda dan Portugis membawa misi yang sama iaitu menanam doktrin pemisahan di antara ilmu wahyu dan ilmu berbentuk pembangunan duniawi. Sistem pendidikan moden iaitu liberal dan sekular mula diperkenalkan pada akhir kurun 18 ataupun pada tahun 1816. Pada ketika itu, tertubuhnya satu sekolah yang dinamakan Penny Free School yang menggunakan bahasa Inggeris dan sejak itulah dualisme dalam pendidikan di Malaysia bermula. Saya akan menjelaskan beberapa faktor mengenai kemunculan isu fahaman dualisme dalam pendidikan di Malaysia. Faktor yang pertama adalah kedatangan penjajah barat. Secara umumnya, dualisme dalam pendidikan bermula apabila sesebuah negara itu pernah dijajah oleh negara barat. Sebagai contoh, di Tanah Melayu ataupun juga dikenali sebagai Malaysia, turut pernah dijajah oleh beberapa negara barat pada waktu dahulu. Sebagaimana yang kita tahu, salah satu agenda utama penjajah barat adalah mereka ingin menyebarkan fahaman dan ajaran mereka ataupun agama mereka di tanah jajahan, di samping ingin menjatuhkan agama Islam. Oleh sebab itu, salah satu cara mereka untuk mengaburi mata masyarakat daripada beragama, khususnya agama Islam, adalah dengan mengasingkan agama dalam pendidikan. Sebagai contoh, setiap ilmu yang diajar akan lebih berdasarkan kepada logik akal dan uji kaji seperti sains, fizik, kimia dan banyak lagi tanpa memasukkan langsung ciri-ciri ketuhanan dalam setiap subjek yang diajar. Sistem pendidikan moden mula diperkenalkan pada lewat kurun ke-18 iaitu pada tahun 1816 dengan tertubuhnya Penang Free School di mana bahasa Inggeris telah digunakan dan bermula daripada situlah dualisme dalam pendidikan di Malaysia pun telah bermula. Faktor yang kedua adalah kemunduran umat Islam dalam bidang pendidikan. Masyarakat barat dia mengambil kesempatan untuk menerapkan budaya dualisme disebabkan umat Islam sendiri tidak peka dan tidak ambil tahu langsung mengenai isu fahaman ini. Masyarakat di Malaysia kebanyakannya tidak tahu apa itu konsep dualisme dan tidak sedar ia sebenarnya telah lama dipraktikkan dalam sistem pendidikan di Malaysia, malah menganggap bahawa itu adalah perkara biasa. Disebabkan itulah faktor kemunduran umat Islam dalam memahami isu ini dengan lebih mendalam turut memberi kejayaan kepada masyarakat barat untuk membuat acuan pembelajaran mengikut kehendak mereka sendiri, di mana serasi dengan matlamat mereka iaitu untuk menjauhkan masyarakat dari mengenali Tuhan dan menanam ajaran pemisahan
ilmu antara ilmu wahyu dan ilmu yang membentuk pembangunan duniawi. Itu sahaja daripada saya mengenai faktor-faktor kemunculan fahaman dualisme dalam pendidikan di Malaysia. Dualisme memberikan impak yang negatif terhadap individu, masyarakat dan juga negara. Seperti yang anda lihat di belakang saya, terdapat keratan-keratan akhbar yang menunjukkan banyak kes gejala sosial yang berlaku pada masa kini. Ini amat membimbangkan. Selain itu, dualisme ini mewujudkan golongan-golongan yang tiada pengetahuan, di mana mereka hanya tertumpu dalam satu bidang sahaja, iaitu bidang agama, tanpa mempunyai ilmu pengetahuan. Tambahan pula, dualisme ini mewujudkan jurang yang amat besar antara pendidikan agama dan juga pendidikan am. Hal ini kerana terdapat pengasingan antara pendidikan agama dan juga pendidikan am. Ini akan melahirkan dua golongan, iaitu golongan yang pertama adalah golongan yang hanya mementingkan kepandaian semata-mata tanpa penghayatan agama. Manakala golongan yang kedua pula lebih arif dalam bidang agama tetapi tidak menguasai pengetahuan am seperti sains, matematik, geografi dan sebagainya. Akhir sekali, dualisme ini menyebabkan kemunduran umat Islam dalam aspek rohani. Hal ini kerana mereka lebih tertumpu untuk belajar dalam satu bidang sahaja. Sebagai contoh, mereka hanya menguasai bidang pengetahuan am berbanding pendidikan agama. Jelaslah bahawa dualisme ini memberikan impak yang negatif kepada individu, masyarakat dan negara. Ini amat membimbangkan sekali. Antara cabaran-cabaran fahaman dualisme dalam pendidikan ialah yang pertama, masa depan pelajar lepasan aliran agama dalam kerjaya profesional amat membimbangkan. Hal ini dapat dibuktikan oleh kajian Abbas 2018 yang menyatakan bahawa ramai pelajar lepasan aliran agama daripada STPM tidak dapat menyambung pelajaran mereka dalam bidang yang lain disebabkan oleh subjek yang mereka ambil seperti subjek bahasa Arab ataupun usuluddin tidak mendapat pengiktirafan yang sewajarnya daripada IPT. Selain itu, perkara ini boleh dilihatkan dalam sidang 1999 atau 2000 di mana penempatan pelajar lepasan aliran agama hanya terhad kepada 1,488 sahaja. Oleh itu, walaupun mereka mendapat keputusan yang cemerlang, tetapi peluang yang mereka dapat tidak sama seperti pelajar yang lain. Cabaran yang kedua ialah penerapan fahaman dualisme dalam sistem pendidikan yang masih diamalkan sehingga kini sudah sebati dengan jiwa masyarakat. Kemungkinan dalam kalangan masyarakat masih ada yang tidak tahu dan tidak sedar tentang apa itu dualisme dan kewujudannya dalam sistem pendidikan sehingga mereka mengabaikan kesan dan akibat dualisme kepada anak-anak mereka. Selain itu, terdapat juga segelintir individu yang mempunyai mindset bahawa lepasan aliran agama merupakan golongan kelas kedua, manakala lepasan bidang sains dan teknologi merupakan golongan kelas pertama. Cabaran yang ketiga ialah kelemahan dalam isu penguasaan ilmu fardu ain dan juga fardu kifayah. Isu ini sudah lama menjadi perbualan masyarakat Islam di seluruh dunia. Isu ini dikaitkan dengan berlakunya ketidakseimbangan dan tiada kesepaduan antara kedua-dua ilmu. Sebagai contoh, dalam penguasaan ilmu fardu ain, terdapat segelintir individu yang dikesan masih tidak menguasai ilmu fardu ain pada tahap yang sewajarnya walaupun mereka sudah berusia. Selain itu, terdapat juga segelintir individu yang berpendapat bahawa zaman muda mereka hanyalah untuk fokus kepada ilmu fardu kifayah, contohnya dalam bidang kerjaya mereka. Kemudian, apabila mereka sudah berusia, baru mereka hendak fokus pada ilmu fardu ain iaitu mengamalkan solat dan sebagainya. Hal ini menunjukkan berlaku dikotomi dalam
dalam minda mereka yang menunjukkan bahawa kedua-dua ilmu ini tidak perlu diseimbangkan dalam masa yang sama. Cabaran yang terakhir ialah mewujudkan kecelaruan minda terhadap pelajar. Hal ini kerana guru-guru di sekolah bertungkus lumus untuk membentuk jati diri dan menerapkan nilai-nilai murni yang perlu diamalkan oleh pelajar. Tetapi malangnya apabila tamat waktu persekolahan, segelintir pelajar merasakan bahawa mereka mempunyai hak untuk membuat keputusan sendiri dan beranggapan bahawa perlu menjaga sikap apabila di dalam waktu persekolahan sahaja. Pengaruh luar yang buruk akan memberikan kesan negatif kepada pelajar itu sendiri dan juga boleh menyumbang kepada keruntuhan integriti negara. Seterusnya, saya akan menyatakan beberapa solusi untuk diambil bagi menambah baik lagi sistem pendidikan Malaysia untuk membendung daripada fahaman dualisme. Pertama sekali, sistem pendidikan Malaysia haruslah menerapkan pendidikan bersepadu secara menyeluruh di sektor-sektor pendidikan. Pendidikan bersepadu ini menggabungkan 2 atau 3 kemahiran yang perlu dikuasai oleh pelajar dalam suatu masa. Berdasarkan daripada perkataan bersepadu itu sendiri, jelaslah bahawa ia tidak hanya menekankan pembelajaran di dalam bilik darjah sahaja, namun ia juga menekankan pembelajaran dari aspek hubungan dengan masyarakat luar. Melalui cara ini, anak muda dapat memahami dengan lebih jelas mengenai tujuan dan hakikat hidup yang sebenar, sekaligus mereka dapat menerapkan nilai-nilai murni dalam jiwa masing-masing. Yang kedua, skop pendidikan Malaysia haruslah selari dengan falsafah pendidikan Islam, FPI. Seperti yang kita tahu, semua aspek dalam kehidupan Islam hanya berlandaskan dengan 2, iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Walaupun 2 sumber ini telah lama wujud, namun ia boleh diguna pakai secara menyeluruh kerana agama Islam itu agama yang syumul, iaitu meliputi seluruh alam. Agama Islam merupakan agama yang lengkap dan sempurna. Dengan menerapkan nilai-nilai Islam dalam pendidikan, para pelajar dapat menguasai pelbagai bidang dalam kehidupan, sama ada daripada sebesar-besar perkara sehingga sekecil-kecilnya. Akhirnya, mewujudkan bi'ah Islamiah dalam keluarga merupakan satu pendekatan yang penting bagi mewujudkan sistem pendidikan yang bebas daripada fahaman dualisme. Ilmu agama yang dididik oleh ibu bapa sejak daripada kecil lagi dapat mencorak kehidupan anak-anak dari segi pembentukan akhlak dan sasiah diri mereka. Pembesaran anak-anak masa kini dibimbangi oleh ibu bapa kerana ia banyak mendorong kepada budaya barat. Namun, dengan didikan agama Islam dari kecil lagi di antara keluarga, ia dapat membantu sedikit sebanyak meneguhkan jati diri golongan muda. Oleh itu, bi'ah Islamiah merupakan elemen penting untuk diterapkan dalam hubungan kekeluargaan. Mengapa kita perlu mengambil tahu tentang dualisme dalam pendidikan adalah kerana ingatlah ayat pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah tentang kepentingan mempelajari ilmu. Firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, bacalah wahai Muhammad dengan nama Tuhanmu yang Maha Pemurah. Ia menjadikan manusia daripada sebuku darah beku. Bacalah dan Tuhanmu yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia melalui pena dan tulisan. Ia mengajar manusia perkara yang tidak diketahuinya. Surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5. Permasalahannya apabila tamadun manusia berkembang, keilmuan akan terbagi pada 2, ilmu duniawi dan ilmu ukhrawi. Inilah yang dipanggil sebagai dualisme dalam pendidikan. Perbincangan di atas telah menunjukkan bahawa dualisme dalam pendidikan sangat mempengaruhi pembentukan nilai dan identiti seseorang pelajar. Isu ini perlu diambil berat bukan sahaja oleh golongan pendidik seperti guru-guru, malah golongan ibu bapa dan persekitaran sosial juga perlu mengambil berat tentang isu ini bagi membentuk watak dan karakter individu dan masyarakat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ma'assalamah wa ilal liqa.